إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه من والاه وإلى روح شيخوان وإسماعيل بن عبد القادر وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Tengok muka surah 4 bawah tu. Tengok dalam matan kurungan. Kita boleh situ. Setengah daripadanya mengiktikad dengan hati akan tambatan-tambatan iman. Setengah daripadanya daripada perkara yang wajib. Sambung daripada perbahasan yang lepas. Apa dia? Sebahagian daripada setengah daripada perkara yang dituntut yang wajib itu mengiktikad dengan hati akan tambatan-tambatan iman yang mengandungkan dia tambatan-tambatan iman oleh makna dua kalimah tauhid itu. Situ. Kerana makna Tuhan itu tumpanan bagi tiap yang lain yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain daripada dirinya. Okay, kita ambil daripada syarah kerana makna tu. Situ nak ulang balik. Ditukar sikit. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kerana makna lafaz Tuhan itu tumpanan. Tuhan itu adalah tumpangan. Artinya yang ditumpangkan dia pada apa-apa perkara. Bila kita sebut tumpangan, ada orang. Bila kita sebut tumpanan, ya, yang ditumpang akan dia. Tumpanan tu isim masdar, masdar, tapi yang dikehendaki dengan maf'ul, yang ditumpang akan dia. Bagi tiap-tiap yang lain daripada dirinya, diri Tuhan yang terkaya, tumpanan bagi tiap-tiap yang lain yang terkaya, Tuhan itu yang terkaya. Ini istighna, ya, sifat istighna, yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain daripada dirinya. Artinya, apa maksud terkaya daripada tiap-tiap yang lain daripada dirinya? Artinya yang tiada menumpangkan yang lain. Yakni Tuhan itu tidak menumpang kepada yang lain, tidak berhajat kepada yang lain, tidak mengambil faedah kepada yang lain daripada dirinya. Bila lain daripada Tuhan, terkena kepada alam lah. Alam, makhluk, mungkinat, boleh. Dan tiada terhenti atas yang lain pada apa-apa kelakuan. Apa maksud tiada terhenti atas yang lain pada apa-apa kelakuan? Yakni Tuhan itu tidak terhenti, apa kita cakap? Tuhan itu tidak terhenti atas yang lain. Tidak pada apa-apa kelakuan. Maksudnya, bila mana Tuhan nak memperlakukan sesuatu, nak memperbuat sesuatu itu, tidak terhenti kepada makhluk. Maknanya, bukan makhluk, bukan Allah Ta'ala itu
perlu mengambil faedah daripada makhluk. Itu maksudnya, terhenti. Bukanlah kelakuan Allah itu, kelakuan Tuhan itu mengambil faedah kepada yang lain. Itu maksud. Tiada terhenti atas yang lain pada apa-apa kelakuan. Yakni Tuhan, kelakuan Tuhan itu tidak mengambil faedah kepada yang lain daripada dirinya. Sekali-kali. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada fikir akal bahawa ada sesuatu yang terkaya daripada yang lain, daripada dirinya itu, melainkan zat. Melainkan zat. Jadi, tidak dibenar pada fikiran akal kita. Jadi, wajib pada akal kita fikir bahawa yang terkaya daripada yang lain itu, hendaklah dia itu adalah zat satu. Apa sifat dia? Tengok matan tu. Melainkan zat yang bersepakai dengan 11 sifat. Yang bersepakai, yakni bersifat dengan 11 sifat. Yakni sifat-sifat istighna. Tengok syarah. Melainkan zat tu. Dia syarah sikit. Dan iaitu, apa dia zat? Dia syarahkan zat. Dan iaitu benda, perkara yang ada sendirinya. Nampak Jumpa Iaitu, memang kitab Al-Quran ni kena baca macam tu. Kena baca matan, maksud tarik syarah balik. Kalau tidak, tak faham nanti. Sebab dia banyak, kita panggil ayat-ayat yang diselit dalam ayat, ada ayat lagi. Diselit-selit. Jadi, kita faham murad daripada kalam musannif. Dan iaitu benda, perkara yang ada sendiri-sendirinya. Tiada bertenggak. Tiada bertenggak, yakni tiada menumpang pada sesuatu. Pada sesuatu tu maknanya pada yang lain daripadanya. Itu maksud sesuatu. Sesuatu kat situ iaitu yang lain daripada dirinya. Sebab yang dalam matan tu dia bukan sifat bagi sesuatu tu. Tu yang keliru tu. Tengok, ditakrifkan zat. Pada dia dah takrifkan zat kat sini. Maqama binafsih. Barang sesuatu yang berdiri ia dengan sendirinya. Betul-betul dia kata. Dan iaitu benda yang ada sendiri-sendirinya. Maksudnya nak takkid, tiada bertenggak, tiada menumpang pada sesuatu. Iaitu pada tiada bertenggak tu zat itu pada perkara yang lain. Dia nak ada tu, dia tidak berhajat kepada tumpang kepada sesuatu yang lain daripada dirinya. Tengok. Yang, itu sifat bagi zat. Sifat bagi zat dalam matan atas tu. Yang tak dapat tiada. Yang ini wajib. Bila sebut tak dapat tiada, iaitu wajib. Wajib daripada bersepakai zat, bersepakai bersifat zat oleh zat. Fa'il dia tak ada fa'il tu. Naikkan fa'il dia. Timbulkan, zahirkan. Jelas. Yang tak dapat tiada, yakni wajib daripada bersepakai oleh zat, bersifat oleh zat dengan tiap-tiap satu daripada 11 sifat. Sifat istighna. Apa dia? Yakni tak terbenar pada akal kita bahawa ada sesuatu yang terkaya, melainkan mestilah dia adalah zat yang bersepakai, bersifat dengan 11 sifat istighna. Baru kita katakan dia adalah yang terkaya daripada yang lain. Apa maksud terkaya? Yakni tidak berhajat. Itu maksud terkaya. Kalau kita kaya, kita berhajat kan? Kalau makhluk. Kaya dengan harta, kita berhajat kepada harta. Kaya dengan pangkat. Kaya dengan duit. Itu kita berhajat kepada duit, kita berhajat kepada harta. Tapi Allah terkaya daripada yang tidak berhajat. Itu maksudnya.
terkait. 11 sifat. Dan iaitu perkara. Ni tafsirkan sifat. Apa dia? Dan iaitu perkara yang dipandang dengan akal, bergantungnya dan bersangkutnya perkara tu dengan zat. Yakni sifat jika dia hendak ada, maka dia berhajat kepada, bergantung, bersangkut, menumpang kepada zat. Seperti pen, zat pen. Zat pen, dia tidak berhajat menumpang kepada sesuatu yang lain jika dia nak wujud. Wujudnya pen ini tidak berhajat tumpang kepada sesuatu zat yang lain. Tetapi pen, adakah dia perlu berhajat kepada meja? Adakah dia perlu berhajat kepada kapet? Adakah dia perlu berhajat kepada kitab jika dia nak wujud? Tak perlu. Tapi kalau sifat dia nak wujud, maka dia perlu bergantung, menumpang kepada suatu zat. Sifat biru pada pen, sifat keras pada pen, sifat keras pada meja, sifat coklat pada meja. Dia mesti ada pada sesuatu. Kita tak pernah nampak hitam berjalan, tak ada, putih tengah berjalan, tak. Keras, keras, tak ada. Dan 11 itu, iaitu perkara, 11 itu iaitu sifat istighna. Itu iaitu perkara yang lagi akan datang, sebut namanya. Nama 11 tu. Dan maha suci zat itu daripada lawan-lawannya. Maha suci zat, terkaya zat itu daripada lawan-lawannya. Maha suci Allah daripada bersifat dengan lawan bagi 11 sifat istighna tadi. Wujud sifat istighna. Lawan apa? Adam. Mustahil. Maka tentu tidak Allah Ta'ala tu bersifat dengan Adam. Tidak sama sekali. Artinya, tiada boleh ada lawan-lawan sifat yang 11 itu padanya, pada zat Tuhan. Dan boleh diperbuatkan mungkin dan meninggalnya, meninggal memperbuatkan mungkin. Artinya, ini apa? Dobik situ. Ini adalah sifat harus pada hak Allah Ta'ala. Dan boleh diperbuatkan mungkin dan meninggalkan memperbuatkan mungkin. Ini adalah sifat harus pada hak Allah Ta'ala. Artinya, apa maksud daripada boleh memperbuatkan mungkin dan meninggalkan memperbuat mungkin? Tiada mesti tiap-tiap satunya memperbuat atau meninggal. Yang ini boleh pilih. Allah Ta'ala boleh pilih memperbuat atau meninggalkan. Itu maksudnya tiada mesti tiap-tiap satu. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula bahawa ada sesuatu yang tumpanan bagi tiap-tiap yang lain melainkan zat. Satu, dia itu mesti zat. Tidak dibenarkan pada akal bahawa ada sesuatu yang menjadi tumpangan. Itu maksudnya, yang tumpanan, yakni yang dijadikan tumpangan bagi tiap-tiap yang lain. Yang ditumpangkan dia bagi tiap-tiap yang lain, melainkan zat. Satu, dia tu mesti zat yang apabila difikir padanya, pada zat tu nyatalah bersepakai, bersifat ia zat. Artinya nanti dulu langkah matan, nanti keliru. Apabila difikir padanya nyatalah bersepakai dengan 9 sifat yang lagi akan datang. Tengok. Ni yang tadi istighna, kemudian sifat harus,
Yang ketiga, sifat iftiqar. Dia kata apa? Dan tiada tumpangan. Ya, tiada tumpangan. Ya, kat situ, buat yang ditumpangkan dia. Tumpangan dengan maksud yang ditumpangkan dia. Sebab kita keliru dia punya lafaz tu. Dia guna masdar. Min itlaqil masdari wa iradatis mi maf'ul. Dia kehendak, dia tulis lafaz itu masdar. Tapi yang dikehendak tu isim maf'ul. Ya? Jadi kita tukar. Dan tiada yang ditumpangkan dia bagi tiap-tiap yang lain, melainkan apabila bersifat dengan 9 sifat. Tengok tafsir. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula bahawa ada sesuatu yang ditumpangkan dia bagi tiap-tiap yang lain, melainkan zat yang apabila difikir padanya nyatalah bersepakai ia zat, ertinya melainkan zat yang bersepakai. Dia tafsir tu daripada melainkan apabila bersepakai. Tu jauh tu. Melainkan apabila bersepakai. Mana dia tafsir? Ertinya melainkan zat yang bersepakai dengan tiap-tiap satu daripada 9 sifat yang lagi akan datang sebutnya. Sifat iftiqar 9. Berapa dah? 3 dah. Syarat nak dikatakan Tuhan tu 3. Bersifat istighna, iftiqar harus. Dan maha suci daripada lawan-lawannya. Lawan-lawannya 9 sifat. Apa sifat iftiqar? Contoh kudrat. Maka lawan dia lemah. Kan? Kuasa lawan dia lemah. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan lemah. Maha suci daripada bersifat dengan lawan-lawan. Bagi 9 sifat. Maka diketahui daripada cakapan itu bahawa terkaya itu diketahui daripada cakapan itu. Cakapan mana? Cakapan itu mana? Ambil daripada situ. Atas baris kedua. Makna lafaz Tuhan itu tumpanan. Daripada makna lafaz Tuhan itu tumpanan ilal akhir. Sampai habis. Sampai habis perbahasan sifat iftiqar tadi. Itu maksud dia. Diketahui daripada cakapan itu lafaz, makna lafaz Tuhan tu ilal akhir. Daripada itu tumpanan bagi yang lain. Yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain daripada dirinya ilal akhir. Itu dia. Ambil kat situ. Diketahui daripada cakapan itu, daripada makna lafaz Tuhan itu, bahawa terkaya itu kelakuan. Yakni sifat. Apa kelakuan? Yakni sifat. Bagi itu tumpangan. Dan bersatulah tumpangan dan terkaya itu. Sekarang ni, lepas kita faham makna Tuhan, maka kita tahu bahawa Tuhan itu tak dapat tidak mesti bersifat istighna, dia kata bersatu, istighna dan iftiqar. Ada 2. Dan tiada membenar akal bahawa ada tumpangan bagi tiap-tiap yang lain yang tersebut itu. Melainkan satu zat jua. Tiada yang lain. Bila sebut satu zat, apa dia? Tiada yang lain. Kita nak tafsir satu zat jua. Satu zat jua, tafsir. Apa dia? Tiada yang lain daripada zat itu. Tengok. Tadi musannif kata tak
terbenar akal ada tumpangan bagi tiap-tiap yang lain, melainkan mesti ada satu zat sahaja yang bersifat dengan istighna dan iftiqar. Baik. Kerana, tengok, jikalau berbilang-bilang, kalau orang tanya, boleh jadi tak ada Tuhan lain yang bersifat dengan istighna dan iftiqar juga? Boleh tak? Maknanya ada dua. Ataupun lebih daripada dua. Itu maksud berbilang. Bila sebut kerana jikalau berbilang-bilang, yakni dua ataupun lebih. Nescaya adalah yang lebih itu, adalah yang lebih daripada satu itu, setengah daripada yang lain yang menumpang. Maka jikalau adalah yang lebih itu tumpangan bagi tiap-tiap yang lain juga, nescaya adalah yang satu itu daripada yang lain yang menumpang, maka tiadalah ia terkaya pula. Kerana jikalau terkayanya, nescaya berhimpun padanya terkaya dan menumpang, dan iaitu mustahil. Baik, ini dalil. Mana dalil kata bahawa yang bersifat dengan istighna dan iftiqar itu mesti satu zat? Tidak boleh lebih daripada satu, iaitu dua ataupun lebih. Mana dalil? Dia kata adalah yang lebih daripada satu. Dah buka ni. Tengok. Ada satu zat. Ya. Contoh kita letak Tuhan A. Nescaya, kalau berbilang-bilang, nescaya adalah yang lebih daripada satu itu, setengah daripada yang lain yang menumpang pada Tuhan A. Buat itu. Yang lain yang menumpang pada Tuhan A. Tengok. Tadi kita kata ada satu zat sahaja yang bersifat dengan istighna dan iftiqar. Jadi bila kita kata, apa maksud istighna? Yakni terkaya Tuhan itu daripada yang lain. Contoh kita buat alam ni, ada banyak jirim. Ini jirim lembu, jirim kambing, jirim zaid, jirim contoh. Kita buat banyak. Okay. Kemudian ada orang dakwa kata, tak, ada zat lain yang bersifat seperti yang A bersifat. Contoh kita letak, ada Tuhan B. Kita letak ni. Ni Tuhan B. Yang bersifat sama. Maknanya dia pun ada istighna dan iftiqar. Nescaya adalah yang lebih daripada satu itu. Kita buat yang lebih daripada satu itu Tuhan A. Yang lebih daripada satu itu, yang lebih daripada Tuhan A itu, buat lebih daripada satu, itu Tuhan A. Kita buat misal. Tuhan A itu setengah. Jadi, dikata yang lebih daripada Tuhan itu, Tuhan A itu setengah daripada yang lain yang menumpang. Maknanya, setengah daripada yang lain. Dia kata yang lebih daripada Tuhan A apa dia? Tuhan B lah. Tuhan B itu setengah daripada yang lain yang menumpang kepada A. Boleh Jadi B menumpang kepada A. Dia berhajat kepada A. Jadi maka jikalau adalah yang lebih itu tumpangan bagi tiap-tiap yang lain juga, dia pun menjadi tumpangan bagi tiap-tiap yang lain daripada diri dia. Jadi contoh, ada C, ada D, ada E. Tadi kita kata asal-asal semua berhajat kepada A. Sekarang ni kita kata
ni adalah yang lain daripada A, maka dia berhajat kepada A. Kemudian B, kita kata B pun mempunyai istighna' dan iftiqar. Bila mana B bersifat dengan istighna' dan iftiqar, maka yang lain ini pun berhajat kepada B. Maka termasuklah juga A pun berhajat juga kepada B. Itu dia. Maka jikalau adalah yang lebih itu tumpangan bagi tiap-tiap yang lain daripada dirinya, diri B, Tuhan B. Dobit situ. Jelas sikit. Bagi tiap-tiap yang lain daripada dirinya, daripada Tuhan B. Juga nescaya adalah yang satu itu, yang satu iaitu Tuhan A, itu daripada yang lain yang menumpang kepada Tuhan B. Maka masuklah A ni pun termasuk juga daripada yang lain yang menumpang kepada B. Maka tiadalah ia terkaya. Maka tiadalah A ini tak dikatakan terkaya. Pula kerana jikalau terkayanya A, ya, Tuhan A, nescaya berhimpun padanya terkaya dan menumpang. Kalau kita kata Tuhan A terkaya, tapi pada masa yang sama dia menumpang kepada B. Dan iaitu mustahil. Kerana, mana jalan mustahil? Kerana berhimpun padanya dua yang berlawanan. Apa dia? Terkaya dan menumpang. Ya? Berhimpun dua padanya. Satu terkaya, yang satu lagi menumpang. Kita panggil apa dalam ilmu mantik? Mani'atul jam'i wal khulu. Kan? Maka mustahil. Mustahil berhimpun dua perkara yang berlawanan pada satu perkara. Itu tanakut. Ya? Bila tanakut, maka jalan dia mustahil. Kan ada. Habis kasih. Dan ada padanya ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Ketiadaan sesuatu. Apa dia sesuatu tu? Iaitu sifat terkaya. Dan ada padanya, pada Tuhan itu, belit ayat dia nampak. Dan ada padanya ketiadaan. Mula kata ada, kemudian kata tiada. Dan ketiadaan pada Tuhan itu sesuatu. Tu je nak cakap. Ya? Mudah-mudah itu. Ya? Dan ketiadaan pada Tuhan itu sesuatu daripada dirinya. Asal dakwa tadi kata Tuhan itu bersifat dengan istighna'. Tapi bila kira-kira, dia pun menumpang juga pada Tuhan yang lain daripada diri dia. Maka ternafi istighna'. Ya? Kenapa berhimpun dua perkara yang berlawanan? Satu kata istighna', kemudian dia menumpang. Berhimpun terkaya dan menumpang, itu mustahil. Kerana tanakut. Apa? Mabda' man'i tanakut. Ingat ni. Satu. Dan ada padanya, pada Tuhan tu, ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Ketiadaan sesuatu daripada sifat istighna'. Dobit lah situ. Dobit. Apa maksud dan ada padanya ketiadaan sesuatu daripada dirinya? Dobit tepi. Yakni, asal dakwa kata Tuhan itu bersifat dengan istighna'. Tetapi bila dikira, asal dakwa kata Tuhan itu bersifat dengan istighna'. Tetapi bila dikira, Tuhan itu menumpang pada yang lain juga.
Itu dia. Ya. Dan ada padanya, pada Tuhan A, ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Itu dia. Ya. Jadi, saya kata ada sifat istighna. Tapi bila kira-kira, rupanya tak ada. Kenapa? Sebab dia pun menumpang kepada yang lain. Asal-asal kita kata, dia bersifat dengan istighna. Tapi bila kita kira-kira, oh rupanya dia pun menumpang kepada yang lain. Maka, tak adalah sifat istighna tu sebenarnya. Itu maksud dia. Asal dakwa kata ada sifat istighna. Tapi bila kira, dia pun menumpang kepada yang lain. Bila menumpang, maknanya terbatallah sifat istighna daripada diri dia. Demikianlah. Aduh, bawah tu. Demikian mana? Demikianlah, yakni ketiadaan sesuatu tu. Ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Sama juga. Yang lebih daripada satu itu. Maknanya Tuhan B pun demikian juga. Tadi kita kata Tuhan A, ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Demikianlah juga Tuhan B pun ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Kita kata Tuhan B bersifat dengan istighna. Padahal dia pun berhajat juga kepada Tuhan A. Maka mustahil. Ya. Mabda' man'i tanakut. Apa dia kata? Ya. Jadi permulaan tertegahnya dua perkara yang berlawanan. La yajtami'ani. Buat sebenarnya terus. Tidak berhimpun dua perkara yang berlawanan. Maksud dua perkara ini, dua perkara yang berlawanan. Ya. Ini contoh. Dan tidak terangkat kedua-duanya. Tidak berhimpun dua perkara yang berlawanan dan tidak boleh terangkat kedua-duanya. Itu mabda' man'i tanakut. Okay? Ini jalan mustahil. Ini Habib Ali aja. Jadi cuba bagi contoh. Apa dia? Dua perkara yang tidak berhimpun. Dua perkara yang berlawanan. Dia tak boleh berhimpun. Okey. Dua perkara, tak kira lah berlawanan. Dua perkara, dia tak berhimpun dan dia tak boleh hilang kedua-duanya. Apa dia? Seperti ada tiada. Kan? Ada tiada. Boleh berhimpun tak? Tak boleh berhimpun dua perkara. Boleh tak terangkat kedua-dua? Ada dan tak ada pada sesuatu tu. Boleh tak? Tak boleh. Tidak terangkat kedua-duanya. Maknanya dia wajib ambil salah satu. Wajib. Sama ada Zaid, dia ambil ada ataupun dia ambil sifat tak ada. Ya. Zaid, wajib dia ambil sifat pelihat ataupun sifat buta. Itu dia. Jadi, melihat dengan buta, tanakut. Dua perkara yang berlawanan. Jadi, boleh tak berhimpun? Buta dengan melihat, tak boleh. Tidak berhimpun dua perkara. Dan tidak terangkat kedua-duanya. Boleh tak terangkat kedua-dua? Tak melihat dan tak buta. Habis apa? Tak ada. Dia mesti salah satu. Ya. Macam ni juga. Iftiqar dengan, istighna dengan
menumpang. Istighna, terkaya. Satu lagi, menumpang. Terkaya dengan menumpang. Bila mana sesuatu itu terkaya, maka dia tak menumpang. Bila sesuatu itu menumpang, maka dia tak terkaya. Boleh tak kita kata ada satu zat yang tak terkaya dan tak menumpang? Tak boleh. Tak boleh terangkat kedua-dua. Dia wajib ambil salah satu. Wajib ambil salah satu. Okay, kita buat misal lagi. Ni. Maka, biru dengan putih. Tanakut tak? Masuk tak dalam mabda' mabdi' tanakut? Tak masuk. Kenapa tak masuk? Dia boleh tak berhimpun pada satu tempat putih dan biru? Boleh tak? Satu tempat? Tak, jangan pandang satu maka. Memanglah boleh biru sini, putih sini. Pandang satu tempat. Boleh tak berhimpun pada satu titik biru dan putih? Tak boleh. Kita kata tak boleh berhimpun dua perkara. Tapi boleh tak terangkat kedua-duanya, putih dan biru, pada satu-satu titik? Boleh lah. Ganti dengan merah. Ganti keadaan lain, ganti sifat lain. Boleh. Jadi ada sifat yang kita sebut tanakut, ada kita sebut diddan. Ya. Jadi ada sifat yang tak boleh berhimpun tetapi boleh terangkat kedua-duanya. Ada sifat yang tak boleh berhimpun tapi tak boleh terangkat, wajib ambil salah satu. Ya. Boleh. Ya, seperti warna ni lah. Ya. Kalau pada satu titik ni kita letak putih dan biru, tak boleh. Dia tak boleh berhimpun. Tetapi adakah wajib pilih sama ada putih ataupun biru? Tak wajib. Boleh terangkat kedua-duanya. Kan? Kita ganti dengan warna merah. Tapi kalau kita kata hidup dengan mati. Bagi. Hidup dengan mati. Hidup kambing ataupun mati kambing. Ya? Hidup atau mati. Sifat apa? Tanakut ataupun diddan. Dia ada satu lagi. Mabda' man'id diddan. Ini mabda' man'id tanakut. Kita sebut mabda' apa dia punya prinsip dia sebut tidak boleh berhimpun dua perkara, ya, dan dia tambah dia mana tulis tidak boleh berhimpun dua perkara dan boleh terangkat, walakinnahu qad yartafi'ani, dan boleh terangkat kedua-duanya, boleh hilang kedua-duanya. Itu je beza dia. Boleh terangkat kedua-duanya. Dan boleh terangkat kedua-duanya. Seperti tadi, misal tadi, biru dengan putih. Boleh terangkat kedua-duanya. Tapi dia tak boleh berhimpun. Tapi kalau hidup dengan mati, boleh berhimpun? Tak boleh. Tapi boleh tak terangkat kedua-duanya? Tak boleh. Jadi, tak boleh terangkat kedua-duanya. Dia masuk dalam tanakut. Dia wajib ambil salah satu. Sama ada hidup ataupun mati. Kambing, mati atau hidup. Pen, mati ataupun hidup. Tak ada nyawa, mati. Macam tu juga. Jadi, siang dengan malam. Ikut tanakut. Boleh orang kata, petang? Tidak, kita kata siang juga. Dia bahas siang juga. Bagi lagi contoh apa? Panjang pendek. Tak boleh terima kedua-dua. Sama ada diddan ataupun tanakut. Boleh tak terangkat salah satu? Panjang dan pendek. Kita kata panjang sedang. Ikutlah, kita masukkan dia dalam bawah. Diddan boleh ganti dengan panjang yang tak panjang sangat dan tak pendek. Okey, najis. Ya? Kita buat contoh. Air. Kita masukkan najis. Ya? Sekarang ni, air ni suci ataupun najis? Dua sifat. Sama ada suci ataupun
najis. Suci dengan najis, mana? Didan atau tanakut? Boleh tak terangkat kedua-duanya? Tak suci dan tak najis? Tak boleh. Kan? Jadi maksud mana? Tanakut. Tak boleh terangkat kedua-dua. Dia wajib ambil salah satu. Berubah sesuatu, apa dalam fiqah tersebut? Berubah salah satu daripada 3 sifat. Rasa, warna, bau. Rasa, warna, bau. Boleh berhimpun tak 3 sifat ni? Boleh berhimpun. Kan? Dan boleh tak terangkat ke semuanya? Boleh terangkat? Boleh lah. Ni maksud lain, ni bahasa lain. Ada mani'atul jam'i wal khulu, yang itu. Mani'atul jam'i lal khulu, mani'atul khulu lal jam'a. Ataupun nanti lagi akan datang. Ni dulu ambil. Sebab disebut kat sini tentang tanakut. Ya? Nak sebut sikit. Ada lagi mabda', Habib Ali ajar. Mabda', panggil mabda' huwiyah. Huwiyah. Anna syai'a huwa semua mantik ni. Jadi dan Abidin dia segaf. Murid Syekh Huda. Masya-Allah. Dia ini mantik. Belajar kami ni jadi mutakallimin lah. Anna syai'a huwa. Apa dia? Dia punya prinsip. Ya. Sesuatu itu adalah dia. Bukan yang lain. Ya. Apa kita kata? Adakah putih itu biru? Tak. Putih itu putih. Putih itu bukan biru. Biru itu bukan putih. Adakah mati dan hidup itu boleh kita samakan? Tak. Mati itu mati. Hidup itu hidup. Mati bukan hidup. Hidup bukan mati. Itu. Nanti kita akan guna ni semua dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid. Kita ambil alih. Kalau kita boleh kembalikan masalah-masalah akidah kepada prinsip-prinsip ni, kita mudah faham tauhid. Tak ada masalah. Sesuatu itu diri dia. Bagaimana tanya? Serigala musang serigala dengan anjing. Adakah anjing itu serigala? Adakah serigala itu anjing? Tak. Kan? Masing-masing diri dia. Ya? Babi dengan siput babi. Adakah babi itu adalah siput babi? Lafaz hampir sama. Ya? Rupa hampir sama. Serigala dengan anjing. Tapi diri lain-lain. Ya? Yang diiktibar tu makna. Dan nyata bagi yang mendengar. Dan nyata bagi yang mendengar dengan nafi. Ertinya mengaku orang yang berkata dengan ketiadaan dan dengan isbat. Ertinya mengakunya dengan keadaan pada perkataannya la ilaha illallah. Dia sebut nafi dulu. Nafi tu apa? La ilaha. Itu nafi. Dengan nafi. Apa dia? Itu kalimah la ilaha. Erti daripada nafi tu orang yang berkata dengan ketiadaan. Nafi lah, ketiadaan. Dan dengan isbat illallah. Itu isbat illallah. Ertinya, apa erti isbat? Mengakunya, menyabitnya dengan keadaan pada perkataannya. La ilaha illallah.
oleh mengakunya orang yang berkata lah, dengan bahawa Tuhan itu Allah Ta'ala Esa jua, tiada lain sekali-kali. Ia jualah Tuhan yang wajib, ertinya yang tentu pada pandang akal oleh bahawa ada baginya Tuhan 20 perkara yang lagi akan datang sebutnya. Itu Tuhan. Dan ada sekalian sifat-sifat kamalat yang patut dengan dia, dengan Tuhan. Ertinya, apa erti kamalat? Kesempurnaan yang tiada terhingga banyaknya. Wajib kita i'tiqad secara ijmal bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika. Dan mustahil atasnya, atas Allah, atas Tuhan, segala lawannya, iaitu apa? Segala lawannya, lawan sifat kamalat, iaitu segala kekurangan, sifat-sifat naqais, segala kekurangan, dengan nisbah kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Dan harus pada akal, dan harus pada akal ketentuan berbuatkan mungkin, dan ketentuan meninggal berbuatkan mungkin pada masa-masa imkan. Itu dia. Jadi ada berapa tu? 3. Wajib, mustahil, harus. Wajib bersifat dengan kamalat, mustahil bersifat dengan kekurangan, harus berbuat mungkin, dan meninggal mungkin pada masa imkan. Apa masa imkan? Khilaf ulama. Setengah ulama kata pada ketika Tuhan buat Lauh Mahfuz hingga sekarang, itu masa imkan. Masa imkan bermula daripada Tuhan buat Lauh Mahfuz. Setengah kata bahawa mulanya masa imkan itu daripada diciptanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adamuna al-azali yuwajibun. Kaedah. Ketiadaan kita pada azali itu wajib. Jadi sebab itu, jadi sebelum daripada masa imkan kita namakan masa azali. Jadi wajib bahawa ketiadaan makhluk sebelum daripada masa imkan itu wajib. Dan sungguh pun wajib pada akal bahawa ada baginya, bagi Tuhan, sifat-sifat kamalat yang banyak, yang amat banyak, dan mustahil atasnya, atas Tuhan, lawan-lawannya, lawan sifat kamalat yang kekurangan. Tetapi yang wajib dengan syarak atas kita, wajib syarak, orang-orang mukallaf yang menerima pelajaran. Apa maksud menerima? Ertinya padan ataupun boleh. Padan. Ertinya boleh bahawa
dapat pelajaran. Itu maksudnya. Dengan bahawa adalah baginya, bagi mukallaf. Jangan kata bagi Tuhan pula. Salah rujuk domain, bagi Tuhan. Adalah baginya, bagi mukallaf, akal yang boleh mengertikan surahan, syarahan. Surahan yakni syarahan. Orang yang mengajar. Lagi sejahtera panca indera. Itu wajib syarak atas kita tu. Yang boleh menerima pelajaran. Apa maksud yang boleh menerima pelajaran? Ditaswi bahawa adalah baginya akal. Akal yang boleh mengertikan syarahan. Orang yang mengajar. Boleh faham apa yang guru ajar. Lagi sejahtera panca inderanya. Sejahtera panca indera, yakni apa maksud sejahtera? Yakni tak cacat, tak cedera. Itu maksud sejahtera. Lagi sejahtera, yakni tidak cedera panca indera ataupun tak cacat panca inderanya. Panca indera yakni pelihat dan pendengar. Itu maksud panca indera itu, yakni pelihat dan pendengar. Yang terhenti dapat ajaran atasnya. Panca indera itu yang dengan sebab panca indera itu terhenti dapat ajaran atasnya. Ini panca indera ini menjadi syarat kepada seseorang itu mendapatkan ajaran ataupun kefahaman, pelihat dan pendengar. Oleh bahawa mengetahui akan dia oleh bahawa kejap ni khabar ni daripada wajib tu. Wajib oleh bahawa mengetahui. Dia kat situ. Dia daripada muktada di atas sana tu. Wajib oleh bahawa mengetahui akan dia, akan perkara yang wajib. Ertinya, apa maksud mengetahui? Nampak. Yakni faham pada fikiran. Dengan dalil. Apa dalil? Tafsir. Iaitu penunjuk. Yang dengan dia, dengan penunjuk, dengan dalil, nyata bagi kita tunjukkannya. Nyata kita bagi kita mendapatkan madlul. Bila ada dalil, ada madlul. Bila ada asap, ada api. Ada bau ada. Dan bahawa i'tiqadkan dia. Wajib. Situ lagi. Dan wajib bahawa mengiktikadkan dia perkara-perkara yang wajib. Dan wajib atas yang tiada mengerti oleh bahawa belajar akan dia, akan perkara-perkara yang wajib. Dan berfikir hingga mengertinya, mengerti perkara yang wajib dan mengetahuinya. Dan wajib atas yang pandai daripada kita oleh bahawa mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita, seperti anak-anak kita dan isteri-isteri. Pada sebut. Dan hamba-hamba sahaya dan khodam-khodam kita. Demikian lagi orang yang menuntuti belajar daripada kita dengan jalan tafsil curai yakni hurai. Curai yakni hurai.
satu-satu pada sekalian itu. 20 perkara. Tengok. Okay. Jadi pada ayat kata, wajib bagi orang yang mempunyai akal untuk belajar, untuk mengiktikad, untuk mengetahui. Kemudian wajib atas orang yang pandai daripada kita mengajar orang yang di dalam perintahnya, ya, keluarga dia, anak-anak, isteri, hamba, khadam, ya, pekerja-pekerja. Babi dia tu baik kali je cakap. Dia pasal kat saya suruh ngajar dulu, ya, waktu sebelum dia balik. Saya mengajar. Kecil-kecil pun mengajar. Wajib. So Baba kata ingat, Baba pesan, ya, kalau orang minta mengajar ilmu tauhid, wajib ajar. Okay? Lain kalau ilmu masak, ilmu nahu, saraf, itu tak wajib. Kita boleh tolak. Tapi tauhid wajib. Benda fardu ain. Itu 20. Wajib apa dia? Wajib syarak atas kita mengetahui, mengiktikad itu apa? 20 perkara. Daripada perkara-perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala pada akal, dan 20 perkara daripada perkara-perkara yang mustahil padanya, dan satu bangsa yang harus padanya pada akal. Dan makna perkara, dan makna yang wajib dengan syarak itu. Hari itu dia dah hurai buku surat 4 itu. Dan makna yang wajib pada syarak itu, barang yang dijanji dengan seksa kerana berdosa oleh mukallaf dengan meninggalnya. Ma yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang dijanji seksa, berdosa, meninggalnya. Dan lepas tanggungannya, tanggungan mukallaf, dengan membuat perkara yang wajib syarak tu, membuat barang tu, dengan membuat barang seperti barang yang telah lalu pada dhabit wajib syarak, yakni pada muka surat 4. Biasa dia boleh rujuk, ya, yakni pada muka surat 4. Dan makna yang wajib pada akal itu, ini masuk hukum akal lah ni, barang yang tentu dan kejap pada pandangan dan suluhan akal oleh adanya ertinya barang yang sungguh yang tiada membenar akal akan ketiadaannya dan tidaknya. Ada makna tu. Tengok pada ya. Adanya, ertinya disyarah kat situ. Barang yang sungguh. Kemudian yang tiada membenar akal akan ketiadaannya dan tidaknya. Ya. Ada lawan dia ketiadaan. Sungguh lawan dia tidak. Maka masuk di dalamnya, di dalam apa? Di dalamnya wajib pada akal sifat-sifat salbiyah. Tengok.
Kemudian ini. Wajib akal. Barang yang tentu ada. Kemudian pada dia tafsirkan apa? Sungguh. Kenapa? Kerana bila sebut ada, masuk perkara yang wujudi sahaja. Bila sungguh, masuk perkara-perkara yang selain daripada wujudi. Kerana apa? Ya. Asal ma la yutasawwaru fil akli adamu. Ya. Tafsir ulama ay intifa'u. Ya. Barang yang tidak tergambar pada akal akan ketiadaan. Ay ternafi. Ya. Barang yang tidak tergambar pada akal ternafi. Ya. Bila sebut ternafi, maka dia umum. Ya. Bila umum, maka masuk juga ada. Masuk ada, masuk sungguh. Kerana ada dengan sungguh, kita sebut umum, khusus, mutlak. Macam mana gambaran umum, khusus, mutlak? Ada, sungguh. Bila sebut sungguh, mesti ada. Bila sebut ada, tak mesti sungguh. Buat lagi. Kereta. Kenderaan. Bila sebut kereta, tak semesti kenderaan. Bila sebut kenderaan, masuk ada kereta. Umum, khusus, mutlak. Kerana apa ditakmimkan? Kerana apa diumumkan takrif wajib akal ini? Kerana apa? Kerana sifat Allah empat. Apa dia? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Kalau kita kekal di atas tafsir yang atas makna wajib akal yang asal, maka dia akan termasuk hanya kepada sifat ma'ani. Kan? Kerana ma'ani sahaja yang bersifat dengan wujudi. Tapi bila kita buka lagi takrif itu kepada intifa'uhu, ternafi, sungguhnya, maka termasuklah kepada nafsiyah, salbiyah dan juga maknawiyah di umum. Ya. Jadi ma'ani ini ibarat, nampak ini ma'ani. Nafsiyah, yang lain-lain tu semua sini. Nafsiyah dia dekat luar. Salbiyah, maknawiyah.
Itu tujuan dia. Ya. Dia faham kenapa kitab Baqarah buat macam tu. Ya. Dia umumkan makna daripada wajib akal. Kerana supaya termasuk ya, sifat-sifat Allah yang lain. Ya. Masuk ma'ani, salbiyah, nafsiyah, maknawiyah. Boleh? Nak tanya? Tak ya? Semua alim dah. Dan makna perkara yang mustahil padanya, ertinya pada akal. Dah balik domain tu. Pada akal. Itu jadi ya, pada ada bagi misal tak ada kan? Ya. Kalau dalam kitab dia sebut apa, misal bagi wajib akal seperti apa misal wajib akal dalam kitab-kitab ni? Bedang. Dia misal kita boleh buat dua. Satu, misal nazari. Dua, misal daruri. Apa nazari? Misal yang berhajat kepada tilik, berhajat kepada fikir. Seperti wujud Tuhan. Apa misal bagi wajib akal daruri? Seperti jirim mengambil lapang. Daruri ini tidak perlu, tidak berhajat kepada tilik dan fikir. Jirim mengambil lapang. Kerana mudah. Tak perlu nak fikir lama. Kalau wujud Allah, kita berhajat kepada dalil. Jirim mengambil lapang, tak berhajat kepada dalil. Mata-mata kita faham. Tidak ada jirim yang tak berhajat kepada lapangan ataupun tempat. Jirim mengambil lapang. Ini baru satu syarat ni. Berapa syarat jirim? Tak ingat dah. Baru aja. 2, 3, 4, 5, 6. Apa? Lapang. Ada. Lagi? Berdiri sendiri. Lagi? Kena jadi baharu. Lagi? Terima belah bahagi. Jirim kan? Jirim yang pertama dia kalau ikut ada tu mengambil lapang ya. Syarat jirim dia wajib mengambil lapang. Kemudian dia ada wujud ni. Ketiga, berdiri sendiri. Qama binafsih. Kena jadi dia adalah
Lazim daripada kena jadi baharu. Ini bukan qadim. Yang keenam, terima atau tidak belah bahagi. Itu jirim. Bubble selalu ulang ni. Banyak kali Bubble ulang. Syarat nak katakan jirim. Dia cukup 6. Dia apa? Tak. Jirim pecah 2. Jisim jauhar. Jauhar firik. Kan? Jadi, jirim ni umum. Dia terima belah bahagi ataupun tak. Bila jirim, bila sebut jisim, dia ambil sifat-sifat ni, kemudian dia adalah terima belah bahagi. Tapi kalau jauhar firik, dia ambil sifat-sifat ni, tak terima belah bahagi. Itu beza dia kat sifat syarat yang ke-6. Bila sebut jirim, umum. Boleh jadi jisim, boleh jadi jauhar firik. Tak boleh. Tak lah, syarat ke-6 juga. Tapi tak terima belah bahagi. Tengok. Jirim mengambil lapang. Lapang. Apa takrif lapang? Makulat. Amin. Saya je. Tak. Tak jangan. Dah. Makulatul ain. Apa dia? Jirim. Apa dia kita dah? Bertemu pipih sebelah dalam dengan pipih sebelah luar. Ingat? Tak ingat? Tak boleh. Aku dah terlalu syarah. Itu jirim. Tidak, kita faham senang je lah. Ya? Tak perlu fikir pun. Ya? Jirim mengambil lapang. Wajib akal. Ya? Sebab tak ada jirim yang tidak mengambil lapang. Bila mana kita fikir ada satu jirim yang tak mengambil lapang, maka akal kita kata tak sama sekali. Tapi kalau Allah, wujud Allah, ada orang kata Allah Ta'ala tak wujud, Tuhan tak wujud. Okay, kemudian kita sabit, tak, Allah wujud. Kemudian dia kata, mana dalil? Ya, kemudian kita pun keluar dalil. Kalau Allah Ta'ala tak wujud, maka tentulah alam ini sekian. Di bawahnya ada dalil bagi wujud Allah Ta'ala. Dan makna perkara yang mustahil padanya, ertinya pada akal. Itu barang yang tiada membenar akal akan adanya, hanya mengaku ia dengan tentu tidaknya. Mana yutasawwaru fil akli wujuduhu. Itu beza pada takrif wujuduhu, adanya, ai subutuhu. Apa?
subut, sungguh, sabitnya, benar-benar berlaku ni. Tu pun kita kata subut, umum. Kerana mengambil lapang itu adalah perkara yang sungguh. Dia termasuk daripada perkara yang sungguh, bukan perkara yang wujudi. Dalam kitab Tadribul Mubtadi, itu sedap, ayah dibahas kenaan dengan mengambil lapang, jirim. Ayah dia buat misal habis, dalam Tadribul Mubtadi, Tasfilud Du'a, ada ayat dia. Sudah dibahas berkenaan dengan jirim. Dia bagi misal, jirim mengambil lapang. Seolah-olah jirim ni berkata, bila mana jirim ni berpindah, kan bila mana kita tengok jirim berubah daripada satu tempat kepada satu tempat, kita katakan bahawa, contoh saya alihkan maka ni daripada satu tempat kepada satu tempat, kan? Bila kita nampak tempat ni kosong, betul ke tempat ni kosong? Disebut farhun mauhum, lapangan yang disangka. Kerana di sini pada hakikatnya ada udara, jisim yang latif, yang tak nampak. Jadi farhun mauhum, bila mana saya alihkan maka ni bergerak ke satu tempat yang baru, maka seolah-olah maka ni berkata kepada udara yang mengambil lapang pada tempat asal tadi. Kata, dia tu dalam kitab ayat dia sekarang. Kata, seolah-olah, pada pihak seolah-olah maka ni berkata, tepi aku nak masuk. Kemudian udara pun aku bagi ruang, masuk. Macam tu. Macam ni juga, air, kan? Mana kita kata maka ini mengambil lapang, nak bukti. Kita masuk, kan? Masuk, kita letak. Jadi bila saya letak di sini, separuh bahagian, maka bahagian bawah masuk dalam air. Sebahagian lagi maka di bahagian atas. Kemudian pada pihak seolah-olah maka ni berkata kepada air, air, ke tepi, aku nak masuk ni. Air pun bagi ruang, dibuka, maka masuk dalam. Udara pun bagi ruang, maka pun berkata kepada udara juga. Ni kan ada udara atas ni. Jadi merangkumi dua ruang, satu ruang air, satu ruang udara. Maka pun berkata kepada udara, udara, aku tepi, aku nak masuk. Udara pun bagi ruang, buka, masuk. Masuk. Jadi lapangan, tempat bagi jirim itu ini, kan? Tempat bagi jirim itu ini. Tapi kalau tempat dalam fiqh ini, tempat dalam istilah fiqh ini, tempat dalam masalah tauhid ni, keliling ni, dia ambil ruang penuh ni. Tapi kalau fiqh ni, tempat yang kita, yang kena pada anggota tubuh kita, ataupun pakaian kita. Dan yang harus padanya pada akal itu barang yang membenar akal akan adanya, yakni sungguhnya, dan mengaku dengan dia, dan membenarkan tiadanya, yakni tidaknya, ma yakbalu subut au intifa'uhu. Arif bagi harus jaiz apa? Ma yakbalu apa?
ma yaqbalu subut au intifa'u. Barang yang terima sungguh dan nafi. Nafi. Barang yang terima ma yaqbalu, barang yang terima sungguh atau ternafinya. Barang yang tidak tergambar, tidak terbenar pada akal wujudnya. Ijab kabul. Ma yaqbalu subut au intifa'u. Terima dua, ya. Terima gerak, terima diam, ya. Jirim, terima gerak, terima diam, harus pada akal, ya. Tapi ambil salah satu kelakuan itu wajib. Kan? Ambil salah satu kelakuan dengan tentu itu wajib. Kan? Mesti ambil. Sama ada dia diam ataupun dia bergerak. Tak boleh kita kata dia tak diam dan tak bergerak. Dia masuk dalam apa tadi? Tanakut, didan. Tanakut ke didan? Ya? Tanakut. Dia tidak boleh terangkat kedua-duanya. Dia mesti ambil salah satu. Barang yang terima sungguh ataupun tidak, ya. Terima bergerak ataupun terima tak bergerak. Itu maksud dia. Au intifa'uhu. Terima diam ataupun tak diam. Terima hidup ataupun tak hidup. Terima wujud ataupun tak wujud. Itu harus. Ma yaqbalu subut au intifa'uhu. Penjagaan. Ini peta. Ini peta bagi semata-mata. Peta yakni ta'rif. Peta yakni ta'rif. Peta bagi semata-mata pergantungan hukum-hukum akal yang tiga. Sama ada bagi Tuhan atau lainnya. Sama ada bagi Tuhan atau lainnya hukum akal. Ya, bukan semata-mata kepada Tuhan. Ya, dan termasuk juga kepada yang lain daripada Tuhan. Dan dikehendaki dengan yang dan dikehendaki dengan ada yang padanya itu sungguh diri perkara itu pada dirinya. Yang lawan tidak, yang lazim bagi bohong. Sama ada sesuatu itu daripada benda-benda yang bersifat pada ketika sungguhnya itu dengan ada yang lawan tak dok, iaitu zat-zat dan sifat-sifat ma'ani arad. Tengok tas. Pusing sikit. Ini takrif bagi semata-mata pergantungan hukum akal yang tiga, sama ada bagi Tuhan atau yang lain, dan dikehendaki dengan ada yang padanya itu sungguh diri perkara, ya. Wujud dengan makna subut, ya. Ada dengan makna sungguh diri perkara itu pada dirinya.
sungguh, lawan bagi sungguh, yang lawan tidak. Sungguh itu yang lawan tidak. Yang lazim bagi bohong. Tidak itu sifat dia apa? Yang lazim bagi bohong. Jadi asal-asal kan kita kata ada. Asal-asal kita kata takrif daripada wajib akal tadi, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, barang yang tidak tergambar, tidak terbenar pada akal wujudnya. Kemudian musannif kata apa? Dikehendaki dengan ada yang padanya itu sungguh diri perkara. Sungguh. Itu pada dirinya yang lawan tidak. Sungguh itu lawan dia tidak. Bukan lawan tiada. Sungguh lawan dia tidak. Ada lawan dia tiada. Jadi dia kata yang lawan tidak. Yang lazim bagi bohong. Sifat bagi tidak. Yang lazim bagi bohong. Sama ada sesuatu itu, daripada benda-benda yang bersifat pada ketika sungguhnya itu dengan ada yang lawan tak ada. Sungguh lagi ada. Yang lawan bagi tak ada. Iaitu, contoh misal, zat-zat dan sifat-sifat ma'ani arad. Tambah tengah tu. Di antara sifat ada di tengah dia, ma'ani dengan arad. Kok tak ada tambah atau arad. Dan sifat-sifat ma'ani atau arad. Jadi benda yang bersifat pada ketika sungguhnya itu dengan ada. Jadi dia sungguh serta ada. Yang lawan tak ada. Yalah, lawan ada, lawan dia tak ada. Kan tadi atas sudah sebut sungguh lawan dia tidak. Ada, lawan dia tak ada. Iaitu zat-zat dan sifat-sifat ma'ani atau arad dan lain-lainnya. Atau diri Adam. Atau asli, yakni benda yang sungguh sahaja. Tidak ada. Atau kat sini dia nak sebut perkara yang sungguh sahaja. Diri benda tak ada. Tak wujudi. Kata atau. Dan lainnya, titik situ. Atau benda yang bersifat sungguh semata-mata. Tu dia. Diri Adam. Adam tu tak ada. Atau perkara-perkara. Diri Adam tu seperti apa? Seperti sifat salbiah. Salbiah. Kita kata, apa sifat salbiah? Kidam. Apa kidam? Sedia. Sedia apa? Apa maksud sedia? Tak ada mula. Tak ada mula tu adami. Tapi sungguh tak? Allah tu tak mula. Sungguh. Kita kata, dia sungguh. Sifat salbiah tu sungguh. Tak ada mula. Tetapi diri tak ada mula tu tak ada. Bukan wujudi. Itu dia. Atau perkara-perkara i'tibari. Seperti sifat nafsiyah. Perkara i'tibari. Sifat nafsiyah.
atas kaul Imam Abu Hasan Syariah, ya, Asy'ari. Ada pun atas kaul Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia berpegang bahawa nafsi itu atas hal, ya. Atau hal, bos itu maknawiyah, seperti maknawiyah. Jadi ada berapa tu? Ada 4. Wujudi, hal, amrun i'tibari dengan adam. Dan dikehendaki dengan tiada dan ketiadaan yang padanya itu, tengok bawah tu, dan dikehendaki dengan tiada dan ketiadaan yang padanya itu tidak. Yang dimaksudkan dengan tidak, ketiadaan, adamuhu, itu tidak. Tidak lawan bagi sungguh, ketiadaan lawan bagi ada. Jadi yang dimaksudkan dalam ta'rif, ta'rif apa? Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu, ta'rif wajib akal, ya, barang yang tidak tergambar pada akal akan ketiadaannya, yang dikehendaki apa? Itu tidak. Dikehendaki dengan tiada, itu tidak. Beza tak? Tiada dengan tidak, beza, ya? Dua benda yang berbeza. Bila tidak, kita boleh sabitkan kepada amrun i'tibari, ya. Kalau tiada, kita hanya boleh sabitkan kepada perkara-perkara yang wujudi, ya. Iaitu sesuatu yang lazim bagi bohong. Ya. Tidak itu apa? Sesuatu yang lazim bagi bohong. Maka kedua puluh artinya tiap-tiap 20 yang wajib dan 20 yang mustahil itu hamba pernyatakan dia 20 serta dalilnya. Maka berkata hamba, pertamanya wujud. Sambung ni. Tadi kita mula awal lah. Nanti kita sama. Maka berkata hamba, lagi akan datang, wallah subhanahu wa ta'ala. Dah. Penjagaan tu dia nak takrif tu lah. Dia nak jelaskan tentang takrif hukum asal. Tanbih. Jadi lambat sikit.
besok ada juga festival. Yang konflik lazim bagi bohong Itu sifat ya, nak jelaskan tidak itu. benda tidak ni buat ada juga. Kalau berdua bahu